السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang berkait dengan hadis hukum hakam yang disusung dan dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Hadis seterusnya, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Wa li Muslim an Aisyah nahwahu wa qala sajdatan badala rak'ah, thumma qala was-sajdatu innama hiya ar-rak'ah. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sempat daripada sembahyang subuh satu rakaat sebelum terbit matahari, maka sesungguhnya dia telah mendapat sembahyang subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada solat asar sebelum terbenam matahari, bererti ia telah mendapat sembahyang asar. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang waktu sembahyang subuh dan waktu sembahyang asar. Yang mana apabila seorang tu dia sembahyang subuh dalam waktu, tapi dia sempat satu rakaat aja dalam waktu, sedangkan sembahyang subuh dua rakaat. Jadi satu rakaat dalam waktu, satu rakaat lagi luar waktu. Bangun lewat ni. Jenis wai bangun lewat ai. Jadi kalau hok yang mari sembahyang di masjid berjemaah tak jadi lah benda lagu ni Jadi bangun lewat, tiba-tiba dia sembahyang dan sempat satu rakaat saja dalam waktu, satu rakaat lagi di luar waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adraka as-subha, sesungguhnya dia telah mendapat subuh tersebut. Maksudnya sembahyang tu dikirakan sebagai tunai, bukan qada. Begitu juga masalah sembahyang asar. Sembahyang asar kalau orang tu sempat satu rakaat sebelum daripada terbenam matahari, satu rakaat
sempat sebelum daripada terbenang matahari 1 rakaat, maka dia tu kira dang sembahyang asar. Jadi ulama ambil daripada hadis ni juga bahawasanya penghujung waktu asar adalah apabila terbenang matahari. Okey. Itu maksud umum daripada hadis ni. Okey, kita huraikan secara terperinci pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua sembahyang. Yang pertamanya sembahyang subuh, yang keduanya sembahyang asar. Sembahyang subuh, penghujung waktu dia apabila terbit matahari. Permulaan waktu dia kita bincang dah panjang lebar sebelum daripada ni. 2 minggu dah kita bincang berkenaan dengan permulaan dan penghujung waktu bagi setiap sembahyang fardu. Jadi permulaan sembahyang subuh, permulaan sembahyang fardu subuh adalah apabila keluar fajar. Keluar fajar menandakan masuk waktu subuh. Adapun penghujung waktu subuh apabila terbit matahari. Orang tu kalau dia dang 1 rakaat di dalam waktu subuh sebelum daripada terbit matahari, maka dikirakan sembahyang dia tunai. Kalau dang 1 rakaat dikirakan sembahyang dia tunai. Kalau dang 2 rakaat dalam waktu, tu dak sokab bolah. Dah 1 rakaat kira tunai, dah dang 2 rakaat dalam waktu, lebih aula lagi tunai. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang kita dapat faham daripada maksud hadis ni adalah kalau sekiranya orang tu dak dang 1 rakaat di dalam waktu, Allahu Akbar, tiba-tiba matahari terbit. Ataupun Allahu Akbar, habis baca Fatihah, dak dang nak rakaat, tiba-tiba matahari terbit. Maka dia sebenarnya tidak sempat sembahyang subuh. Maksudnya, tidak sempat di sini adalah sembahyang dia tidak dinamakan tunai. Bahkan sembahyang dia dinamakan sebagai qada. Ini menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita jangan faham daripada hadis ni bahawa seseorang tu boleh melewatkan sembahyang subuh sehingga sebahagian juzuk sembahyang terkeluar daripada waktu. Kita jangan faham lagu tu. Dia sengaja kita melewatkan sembahyang sehingga tidak sempat kita menunaikan keseluruhan sembahyang di dalam waktu, hukum dia adalah salah. Dia tidak boleh kita saat ni tu nak sembahyang waktu terlalu pendek dah. Dak dang dah kita nak selesai sembahyang dalam waktu. Hukum dia tidak dibolehkan. Hukum dia adalah haram. Haram sama sekali kepada mukallaf dengan sengaja melewatkan sembahyang sehingga terkeluar sebahagian daripada sembahyang daripada waktu. Walaupun 1 rakaat masih lagi sempat dibuat di dalam waktu tersebut. Itu kita kena ingat. Tak boleh. Kalau dia buat juga, orang kaya dah jangan buat gitu lah. Sengeleng dia. Dah lah bangun lewat dah. 6.30 dah bangun. Sepatut 6.30 tu pergi masuk tandah lah. Ambil air semayang ke gosok gigi kalau kita kat lah ni. Dia dah 6.30 bangun, cari benda, cari handset mula-mula. Kan begitu kan? Ramai orang kita kan, betul tak? Mula-mula cari doa, tak tahu mana, tak ada dok ingat kepada Allah Ta'ala, bangun daripada tidur, mula-mula cari handset, pam mana? Tengok, ada bateri. Tengok sikit, takut ada WhatsApp, orang WhatsApp malam. Dan baca WhatsApp ni jadi galik. Galik. Sudah. Pokok tu 6.50 baru sudah baca WhatsApp. Tu dah buka Facebook lagi. Kalau buka Facebook, habis lah pukul 7.30 kali. Ya, jadi tengok WhatsApp ke Facebook ni dah sedar habis masa. Orang lain tak tahulah, hamba royak hamba. Takut orang lain soleh-soleh belaka, warak-warak belaka, tak tahulah. Kita royak kita. Jadi kita dah sedar dah baca WhatsApp ni, dah sedar dah habis masa. Jadi bangun daripada tidur, kalau sengaja dia buat lagu tu, dia tahu dah baca WhatsApp ni, pukul 7 baru boleh sembahyang. Dah baca WhatsApp kau. Dia tahu dah. Sebab benda dia tahu dah gitu. Hak lepas-lepas dah gitu semua dah. Hari ni nak buat perangai pula gitu. Okey.
maka perbuatan tersebut adalah salah. Hukum tersebut adalah haram. Sebab dia sengaja melewatkan sembahyang sehingga tidak dapat dia selesaikan keseluruhan sembahyang dalam waktu. Perbuatan dia itu haram. Cuma sembahyang saat ni tu jatuh qada ke tuna. Kata ulama, nak hukum qada tuna kena tengok qada mana dang sempat dalam waktu. Kalau qada satu rakaat ke atas, maka kira tuna. Kalau dak dang dah satu rakaat, maka dikirakan qada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan masalah sekiranya tak sengaja. Letih ngak malang letih sambut tahun baru. Oh letih. Jadi tidur lewat dah. Baik. Jadi bangun-bangun dalam pukul 6.45. Masuk bilik air sekejap lewat dah. Tubik-tubik dah semayang satu rakaat dalam waktu, satu rakaat lagi luar waktu. Okey. Maka ketika tu kata ulama tidak menjadi masalah. Maksudnya taklah dosa kerana bukan sengaja dia melakukan hal tersebut. Kalau sengeleng dia semayang di akhir waktu, hak tu barulah dikirakan salah. Bahkan kalau sekiranya kita tidur bangun keluar daripada waktu pun tetap tidak berdosa. Kerana pernah kita khabar sebelum daripada ni, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, laisa fin naumi tafrid. Bukanlah di dalam tidur tu ada kecuaian. Tidur tu bukanlah kecuaian. Hak yang cuai ni adalah orang tu melewatkan sembahyang sehingga masuk waktu sembahyang yang lain. Okey, ni masalah sembahyang subuh. Sama juga dengan sembahyang asar. Selama mana dia dang satu rakaat di dalam waktu asar, iaitu sebelum daripada tenggelam matahari, maka sembahyang dia dikirakan tunai. Tapi kalau tak dang dah satu rakaat, maka sembahyang tersebut dikirakan qada. Dan hukum dia sama, melewatkan sembahyang asar sehingga tidak sempat 4 rakaat di dalam waktu. Kalau dengan sengaja, hukum dia adalah haram. Kalau tidak sengaja, maka dimaafkan. Okey, itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia satu rakaat ni dikira sampai mana? Kadang-kadang payah juga tu kalau orang yang tak belajar, tak mendalami fiqh. Apabila sebut satu rakaat takut tidak faham. Sampai mana dikirakan satu rakaat? Apa yang disebut oleh ulama fiqh, satu rakaat dikirakan apabila kita telah selesai sujud yang kedua. Kita telah selesai sujud yang kedua, bangun angkat kepala walaupun tidak sampai kepada hak qiyam, maka sudah dikirakan sempat satu rakaat. Okey, boleh faham kan? Kalau hanya dang rokok saja, tidak ada dang masuk dah matahari bagi sembahyang asar, ataupun terbit dah matahari bagi sembahyang subuh, maka kira dak dang satu rakaat. Okey. Satu rakaat dia kena kira apabila selesai sujud yang kedua. Apabila orang tu dia angkat kepala daripada sujud yang kedua, nak pergi kepada qiyam sebagai contoh, walaupun tidak sempat berdiri betul lagi, maka sudah dikirakan dia dapat satu rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni juga ulama fiqh mengatakan, ni daripada hadis ni, orang puang apabila dia suci daripada haid dan nifas pada penghujung waktu subuh dan pada penghujung waktu asar kadar satu rakaat, maka wajib dia kena sembahyang subuh tu dan wajib dia kena sembahyang asar tu. Okey, kita kata satu rakaat kita perlu berapa minit untuk buat satu rakaat? Seminit je. Takkan 2 minit. Kira hak yang normal lah, hak yang dia ramai-ramai orang sembahyang lah. Jangan kira hak lambat tu 15 minit dah sudah lagi 4 rakaat. Hak cepat 2 minit. Tak sampai dia sembahyang. Kalau hak cepat kita kira hak yang sederhana, sedang-sedang. Sedang-sedang biasa-biasa, satu rakaat seminit lah. Satu rakaat. Okey, katakanlah sebagai contoh, pukul subuh habis pukul 7 sebagai contoh lah. Kita pun tak tahu lah ni pukul berapa sini Kena tengok jam jugalah. Pukul berapa lah? Syuruk. 7.16. Okey, kita pukul 7 lah contoh je. Contoh. Sebab dia waktu kan boleh berubah semua orang. Baik. Jadi katakanlah subuh penghujung dia pukul 7. Orang puan ni mari tiba-tiba 6.59 darah hid dia berhenti.
Maksudnya berbaki seminit lagi nak habis waktu subuh ketika berhenti darah. Maka kata ulama, wajib atas orang puang tersebut sembahyang subuh. Dah sembahyang ambil sembahyang gitu lah, dah boleh. Dah kena pergi mandi wajib dulu. Lepas daripada mandi wajib, tutup aurat. Ada kiblat sembahyang 2 rakaat. Tu cara dia. Dah sembahyang mana dah mandi. Mandi masa ambil masa juga. Kata ulama tak apalah, dah dang pun. Nanti sembahyang lepas daripada waktu subuh. Qada balik subuh tu. Tu maksud dia. Sama juga dengan sembahyang asar. Jadi kalau orang puang tu bersih, suci daripada haid pada penghujung waktu asar, dia sempat 1 rakaat di dalam waktu, sempat 1 rakaat dalam waktu, maka kata ulama wajib dia kena sembahyang asar. Lepas tu pergi mandi lah, mandi. Lepas daripada mandi tak ada dah masuk maghrib dah, kena qada sembahyang asar. Kerana Rasul kata sesiapa yang sempat 1 rakaat daripada subuh, dia dang subuh. Jadi orang puang tu kalau dia suci dalam subuh, tempoh suci saat itu danglah 1 rakaat seminit sebagai contoh, maka wajib dia kena sembahyang subuh. Begitu juga sembahyang asar. Sembahyang lain sama juga. Bukan subuh dengan asar saja. Zuhur pun sama, maghrib pun sama, isyak pun sama. Kerana di sana ada hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka salah. Sesiapa yang sempat 1 rakaat daripada sembahyang, maka dia dang sembahyang tu. Jadi setiap orang puang apabila dia suci daripada haid, ketika masih lagi berbaki waktu sembahyang kadar 1 rakaat, maka wajib dia kena sembahyang. Dia kena mandi, kena qada balik sembahyang tu. Dah benda ni pernah kita cerita dah sebelum ni pernah kita cerita dah. Tapi apabila sampai tepat hadis dia, kita kena kabur pula sekali lagi. Dia kena kabur banyak kali pun tak apa. Dia banyak kali pun tak apa benda molek ni. Tambah-tambah payah nak ingat dang tua-tua duk mari dengar dia payah sikit, duk macam orang muda kan. Tambah-tambah mari dengar ngatuk pula apa semua sekali, payah pula nak masuk. Kang dia duduk dalam majlis ilmu ni rahmat Allah Taala turun, kang dia ada ketenangan. Tu yang ngatuk sikit tau. Jadi ngatuk sikit, jadi payah sikit nak ingat benda yang kita khabar ni. Jadi kita kena ulang semua. Ni benda penting orang puang kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i. Okey, saat ni kita khabar orang dang 1 rakaat. Bahkan kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i bukan setakat dang 1 rakaat, bahkan kalau orang puang tu dang sekadar takbiratul ihram. Sekadar takbiratul ihram je dia dang. Tetap wajib dia kena sembahyang. Tetap wajib dia kena qada balik. Dan sekadar takbiratul ihram. Itu mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Takbiratul ihram lama mana? Tahu 5 minit? Doa lalu waswah dia sampai 5 minit takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam lama mana? Allahu Akbar. Ketaklah 2 saat. Dak dang nak habis waktu 2 saat. Tinggal 2 saat lagi nak habis waktu, tiba-tiba berhenti darah. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dia kena sembahyang waktu tersebut, kena sembahyang, kena qada mula. Okey. Dan kita kena kabasa lagi. Benda ni kita pernah cerita dah sebelum ni. Nak khabar pula sekali lagi. Menurut pandangan majoriti ulama, kalau orang puang suci daripada haid pada waktu yang kedua yang boleh dijamak dengan waktu yang pertama, maka wajib dia kena sembahyang hak kedua dan kena sembahyang hak yang pertama. Jadi kita kena nak faham masalah ni, kita kena pergi bab jamak dulu sekejap. Kita kena cerita bab jamak. Okey, kita sembahyang fardu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ni 5. Sehari semalam 5. Hak boleh jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Hak boleh jamak hak yang diizin oleh syarak. Kalau kira jamak hak yang tidak diizin oleh syarak, tu berlambak lah. Jamak subuh dengan zuhur pun ada macam-macam hak tu. Hak tu tidak diizin oleh syarak. Mereka sendiri malah nak sembahyang bangun waktu subuh. Lepas tu lewat sembahyang subuh nanti jamak dengan zuhur. Hak tu jamak mengikut kepala sendiri. Hak tu bukan diizin oleh syarak. Hak yang diizin oleh syarak sembahyang jamak 2. Yang pertamanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jamak kita boleh buat jamak taqdim, kita boleh buat jamak takhir. Okey. Okey, kita ambil sesi. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak.
Orang puang, kalau sekiranya dia berhenti darah pada penghujung waktu zuhur, maka wajib dia kena semayang zuhur. Semayang asar, dah soroyak dah lah. Semayang asar, dah penghujung waktu zuhur tak ada darah. Asar pun biasanya tak ada darah, jadi wajib ada semayang dah. Belah cakap waktu kan. Begitu juga orang puang apabila berhenti darah pada penghujung waktu maghrib, wajib dia kena semayang maghrib. Isyak tak perlu khabar dah, sebab tak ada darah dah ghaliknya. Wajib kena semayang isyak. Okey, melainkan kalau gila lepas daripada suci daripada haid, tak wajib lah. Kalau gila, sebab gila orang gila bukan mukallaf. Okey, kalau tidak gila, tak ada haid, tak ada nifas, wajib dia kena semayang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia suci dalam waktu asar. Dia suci dalam waktu asar. Kata ulama wajib dia kena semayang asar. Dalam masa yang sama wajib dia kena semayang zuhur. Kalau dia suci dalam waktu isyak, wajib dia kena semayang isyak. Dan wajib dia kena semayang maghrib. Itu kita kena ingat. Ulang sekali lagi bagi orang puang. Orang puang banyak kali kena khabar, dia paling lambat faham sikit. Okey. Jadi orang puang, kalau darah berhenti di dalam waktu asar, wajib dia kena semayang asar. Kena mandi dululah. Macam kita khabar, bukan pergi semayang lalu, kena mandi dulu. Mandi dulu. Lepas daripada semayang asar, wajib kena semayang zuhur, ataupun dia semayang zuhur dulu baru semayang asar. Hak tu hak yang lebih comel. Sebab ikut tertib dia. Apabila dia suci dalam waktu asar, dia semayang zuhur, semayang asar. Suci dalam waktu isyak, semayang maghrib, semayang isyak. Okey, boleh faham kan? Dan pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Pandangan ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, di antaranya adalah Abdul Rahman bin Auf, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Mereka berpandangan bahawasanya apabila seorang perempuan suci dalam waktu yang kedua, yang boleh jamak dengan waktu pertama, dia wajib kena sembahyang hak kedua dan hak pertama. Kalau suci dalam waktu asar, dia kena sembahyang asar zuhur. Suci dalam waktu isyak, kena sembahyang isyak dan maghrib. Itu orang puang kena tahu. Dan pandangan ni pandangan mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i. Jadi orang puang tu kena ingat tu. Wajib dia kena sembahyang zuhur. Kalau hak lepas-lepas tak sembahyang, kena qadha mula dah. Itu mengikut pandangan majoriti ulama. Baik. Alasan dia. Kita cerita pula alasan benarnya kita cerita. Dah sebelum ni nak cerita sekali lagi. Alasan dia, orang puang apabila suci dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang zuhur. Kalau suci dalam waktu isyak, wajib kena sembahyang maghrib. Sebab dia, sebab asar dengan zuhur adalah satu waktu. Maghrib dengan isyak adalah satu waktu. Bagi orang yang ada keuzuran, maka lebih aula lagi satu waktu bagi orang yang mempunyai darurah. Tak faham benda pula. Benda orang mempunyai keuzuran, orang mempunyai darurah. Okey, kita nak faham masalah ni, kita kena hurai masalah lain. Kita musafir. Kita musafir. Apabila kita bermusafir, apabila cukup syarat-syarat dia, maka kita boleh buat jamak sembahyang. Kita boleh buat jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kita boleh buat jamak taqdim dan kita boleh buat jamak takhir. Okey, katakanlah kita buat jamak takhir. Apa kita buat jamak takhir? Kita sembahyang zuhur dalam waktu asar ataupun maghrib dalam waktu isyak. Ketika kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, adakah sembahyang zuhur kita dalam waktu asar dikirakan zuhur kita qada ataupun tunai? Ni kita perlu fikir. Qada ke tunai? Aku pergi Kuala Lumpur. Kat pergi masuk asar baru nak sembahyang zuhur, kita buat jamak takhir . Kita buat jamak takhir mana? Pakak setuju belaka? Setuju belaka. Okey, kita buat jamak takhir. Siapa di RNR Temeluh, kita berhenti dalam pukul 5. Kita pun sembahyang zuhur, kita sembahyang asar, kita buat jamak takhir. Ketika kita sembahyang zuhur di dalam waktu asar, adakah sembahyang zuhur kita qada ataupun sembahyang zuhur kita tunai? Kata ulama fiqh, sembahyang zuhur kita tunai. Dah tunai warna, habis dah waktu zuhur, masuk waktu asar. Dah habis lagi waktu zuhur, dah habis warna. Dengar molek, orang musafir, zuhur dengan asar satu waktu.
Okey, orang musafir, Zuhur dengan Asar adalah satu waktu. Kita sembahyang Zuhur dalam waktu Asar, sebenarnya waktu Asar tu adalah waktu Zuhur bagi kita. Jadi orang musafir itu dipanggil orang yang mempunyai keuzuran. Tu orang mempunyai keuzuran. Jadi kita sembahyang maghrib dalam waktu Isyak, bukan kita qada sembahyang maghrib dalam waktu Isyak, bukan. Kita sembahyang maghrib secara tunai. Tunawan Nabi dah waktu dia, dah habis lagi waktu dia. Waktu Isyak adalah waktu maghrib bagi orang musafir. Jadi bermakna Zuhur dengan Asar adalah satu waktu. Maghrib dengan Isyak adalah satu waktu. Baru kita, apabila kita faham sini, kita pergi kepada orang yang suci daripada haid pada penghujung waktu Asar. Orang yang suci daripada haid pada penghujung waktu Asar, dia kena sembahyang Asar. Zuhur kena sembahyang. Sebab apa? Sebab masih lagi ada waktu Zuhur. Mana pula ada lagi waktu Zuhur? Waktu Zuhur dengan Asar adalah satu waktu bagi orang yang ada keuzuran tadi. Begitu juga satu waktu bagi orang yang mempunyai darurah. Perempuan yang suci pada penghujung waktu Asar dikirakan sebagai sahib, orang yang mempunyai waktu darurah. Maka bagi dia Zuhur dengan Asar satu waktu. Sebab itulah dia kena sembahyang Asar, dalam masa yang sama dia kena sembahyang Zuhur. Sebab itulah dia kena sembahyang maghrib, dalam masa yang sama dia kena sembahyang Isyak. Dia kena sembahyang Isyak, dalam masa yang sama dia kena sembahyang maghrib. Amba ingat, amba harap apabila kita huras secara panjang lebar lagu ni, jelaslah kenapakah perempuan apabila suci dalam waktu Asar dia kena sembahyang Zuhur, apabila suci dalam waktu Isyak dia kena sembahyang maghrib. Rasanya jelas dah bagi orang puang. Orang lelaki ni tak ada benda suci ke tidak suci pun sama je dia, sebab dia tak ada haid. Ni untuk orang puang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi yang berkena sebut juga, oleh kerana ada baru ni ada orang yang atau saya bawa dalam WhatsApp. Lepas tu ada juga orang mengajar duk sebut, kata kalau orang tu dia suci pada waktu maghrib, maka dia kena sembahyang maghrib dan kena sembahyang Asar. Okey, pandangan ni adalah pandangan yang tidak betul. Tidak ada seorang ulama muktabar pun yang menyebut. Sebenarnya dia silap faham. Oleh kerana dia baca dalam WhatsApp orang cyber, orang hak cyber pun tak tahu ambil mana maklumat. Jadi dia pun pakai kabur orang lagu tu. Itu adalah salah. Dan hamba secara kebetulan hamba buat kritikan di atas etika tersebut. Lepas tu etika yang membuat kritikan memanglah sahabat-sahabat cyber lah. Baik, jadi sebenarnya silap. Orang yang suci di dalam waktu maghrib hanya wajib dia sembahyang maghrib sahaja. Asar tak, sebab maghrib dengan Asar bukan satu waktu. Itu kita kena faham. Maghrib dengan Asar bukan satu waktu. Begitu juga orang yang suci dalam waktu subuh, tak wajib dia sembahyang subuh sekali dengan Isyak. Sebab subuh dengan Isyak bukan satu waktu. Subuh dengan Isyak bukan satu waktu. Kita tidak boleh nak jamak subuh dengan Isyak. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh, tidak disyariatkan. Syarak tidak beri izin kepada kita nak jamak Isyak dengan subuh. Cuma hak yang ada, hak buat tu direka sendiri je. Balik biar letih malam ni tidur dulu sekejap. Tidur. Nanti sembahyang Isyak sekali dengan subuh lalu Hak tu dia jamak reka sendiri hak tu. Syarak tidak beri izin pun dia buat lagu tu. Jadi subuh dengan Isyak bukan satu waktu. Subuh dengan Zuhur bukan satu waktu. Maghrib dengan Asar bukan satu waktu. Hak yang satu waktu adalah Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Itu perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis hadis tu kita masuk hadis yang lain pula. Mana pula seterusnya kata dia, wali muslimin an Aisyah nahwahu wa qala sajdatan badala rak'ah thumma qala was-sajdatu innama hiya ar-rak'ah. Menurut riwayat Imam Muslim, melalui Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan hal yang sama, namun disebutkan segali sujud sebagai ganti satu rakaat. Jadi di sana ada riwayat yang kedua bagi Imam Muslim. Tadi riwayat Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Ni di sana ada riwayat yang kedua bagi Imam Muslim. Yang mana
bukan daripada Abi Hurairah tapi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah. Yang mana dalam hadis tersebut bukan disebut satu rakaat tapi disebut satu sujud. Tapi maksud satu sujud adalah satu rakaat sama je. Selanjutnya disebutkan sekali sujud itu tidak lain, tiada lain, bukan sama dengan satu rakaat. Itu maksud dia. Bukanlah maksud lain, bukan sama je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nak khabar ada perbezaan daripada sujud kalimah. Hak nu rakaat, hak ni sajdah. Dia sebenarnya kalau kita nak faham sungguh bahasa Arab, perkataan rakaat kita sebut sembahyang 4 rakaat, sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat. Tahu tak asal rakaat adalah jamak daripada mufrad dia rakaah. Rakaah tu asal bahasa Arab satu kali rakaat. Tu asal. Kalau sajdah sekali sujud. Tapi yang dimaksud dengan satu kali rakaat bukan sekali rakaat gitu je, bukan. Yang dimaksud adalah satu rakaat, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, selesai sujud yang kedua, tu yang dinamakan satu rakaat. Tu kita kena faham. Baik. Seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu muttafaqun alayh wa lafdhu Muslim la salata ba'da salati al-fajr. Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, seorang sahabat Rasulullah yang masyhur dengan panggilan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an, telah mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat sesudah subuh sehingga terbit matahari, dan tidak ada solat sesudah asar sehingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut satu lafaz bagi Imam Muslim, jadi dalam riwayat yang kedua daripada Imam Muslim ada lafaz lain sikit. Lagu mana lafaz dia? Maksudnya tidak ada solat lain sesudah solat fajar. Okey. Dalam hadis ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebut Rasulullah khabar lagu mana? Tak ada sembahyang selepas subuh. Tak ada sembahyang selepas asar. Apa maksud selepas subuh? Di sana ada riwayat yang kedua bagi Imam Muslim menyatakan tak ada sembahyang selepas daripada sembahyang subuh. Apabila kita sembahyang fardu subuh, maka tak ada sembahyang selepas daripada sembahyang fardu subuh. Apabila kita sembahyang fardu asar, tak ada sembahyang lepas daripada sembahyang fardu asar. Itu maksud dia. Jadi tak ada sembahyang lepas daripada sembahyang fardu subuh, tak ada sembahyang selepas daripada sembahyang fardu asar. Sehingga terbit matahari selepas daripada sembahyang fardu subuh, sehingga tenggelam matahari setelah daripada sembahyang fardu asar. Maka hadis ni dijadikan dalil oleh ulama fiqh, khususnya ulama mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya tidak boleh kita sembahyang sunat setelah daripada kita sembahyang fardu subuh, dan tidak boleh kita sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu asar. Okey, kita kena faham. Sebenarnya perbincangan hadis ni memang cukup panjang, dan perselisihan ulama di dalam memahami hadis ni memang cukup panjang. Hamba nak huras sesa jadi takut tak sesuai pula. Jadi takut pening, kita nak buat amal jadi pening pula. Melainkan kalau betul untuk penuntut ilmu sungguh, mestilah kita kena huras secara panjang lebar. Baik, jadi hamba insya-Allah hamba akan cuba huras menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang sembahyang selepas daripada sembahyang fardu subuh. Dan Rasulullah larang sembahyang selepas daripada sembahyang fardu asar. Sembahyang dia yang Rasulullah larang sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia nanti kita akan khabar lepas daripada ni secara terperinci. Okey, sebelum daripada kita huras secara terperinci, kita kena sebut dulu di sana ada hadis yang lain. Yang mana dalam hadis tersebut menyebut Rasulullah sendiri pernah sembahyang 2 rakaat selepas daripada asar.
Dan Rasulullah pernah bukan Rasulullah pernah sembahyang, Rasulullah selalu sembahyang selepas daripada asar. Bahkan di sana ada hadis yang ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah mengerjakan sembahyang sunat selepas daripada subuh. Allah Rabbi. Jadi ada hadis, okey tengok kita ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah kata tidak ada sembahyang selepas daripada subuh. Tidak ada sembahyang selepas daripada asar. Ada hadis. Di sana ada hadis pula yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Kata Aisyah lagu mana? Kata Aisyah, "Ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'da al-'asri 'indi qat." Kata Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggal 2 rakaat selepas daripada asar di sisiku sama sekali. Jadi siapa giliran Aisyah, Rasul masuk muah Aisyah, Rasul sembahyang 2 rakaat lepas daripada asar. Rasul tak pernah tinggal, kata Aisyah. Allahu Rabbi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim juga daripada Ummu Salamah. Yang mana Ummu Salamah tengok apabila Rasul masuk dalam rumah Ummu Salamah, tiba giliran Ummu Salamah isteri Rasulullah, Rasul semayang lepas asar 2 rakaat. Sedangkan Rasul larang semayang lepas asar 2 rakaat. Tapi Rasul sendiri semayang. Maka Ummu Salamah pun suruh seorang budak perempuan pergi tanya Rasulullah. Semayang dia. Kan Rasul larang kan? Maka apabila Rasul selesai semayang, Rasul pun khabar kepada Ummu Salamah. Ya binti Abi Umayyah. Wahai anak perempuan kepada Abi Umayyah. Sa'alti anir rak'ataini ba'da al-'asr. Mengtanya tentang 2 rakaat selepas daripada asar. Kata Rasulullah, wa innahu atani nasum min Abdul Qais. Sesungguhnya aku tadi ada tetamu, ada satu kumpulan manusia daripada Abdul Qais, dia datang jumpa dengan aku, dia jadi tetamu aku. Wa hum syaghaluni anir rak'ataini allataini ba'da adh-dhuhri. Sebab aku duk sibuk layang dia, sampakah aku tidak sempat nak sembahyang 2 rakaat setelah daripada zuhur tadi. 2 rakaat ba'diyah zuhur aku dak edang nak sembahyang sebab aku duk layang kepada tetamu. Kata Rasul, fahuma hatan. Hak 2 rakaat tadi ni Jadi bermakna dalam hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah, 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah qada. 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasul selepas daripada sembahyang fardu asar adalah qada 2 rakaat sunat rawatib zuhur, hak yang Rasul tidak sempat sembahyang tadi. Jadi kita faham boleh kita qada sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu asar kerana perkara tersebut dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Benda hurah sikit dah lah. Kalau panjang-panjang takut pening pula Okey, kita sebut sekali lagi. Sekarang ni, hadis ni Rasul tak bagi sembahyang selepas daripada zuhur, selepas daripada asar, dan tak boleh sembahyang selepas daripada subuh. Dalam masalah asar, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah sendiri, yang mana Aisyah khabar Rasul tidak pernah meninggal 2 rakaat selepas daripada asar. Okey, boleh faham? Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ummu Salamah, yang mana Rasul penuh sembahyang 2 rakaat selepas daripada asar. Sedangkan Rasul larang. Yang mana dalam riwayat Ummu Salamah menyatakan bahawasanya 2 rakaat tersebut Rasul khabar kepada Ummu Salamah adalah qada sembahyang sunat rawatib zuhur yang Rasul tidak sempat kerana ada tetamu tadi. Maka daripada dalil-dalil tersebut, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh kita sembahyang sunat lepas daripada asar bukan sembahyang sunat secara keseluruhan. Ada sembahyang sunat yang dibolehkan, ada sembahyang sunat yang tidak dibolehkan. Hak diboleh secara jelas dalam hadis ada khabar, iaitu qada sembahyang sunat boleh. Kalau qada sembahyang sunat boleh kita buat lepas daripada asar. Kita lepas daripada sembahyang asar, kita nak qada sembahyang sunat zuhur hak kita tinggal tadi, boleh. Kita nak qada sembahyang sunat subuh hak yang kita tinggal tadi, boleh. Okey, boleh faham? Sebab benda tu pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ringkaskan perbincangan kita. Sahabat takut odang waktu nak habis dah. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i, selepas daripada asar, tidak boleh kita sembahyang hanya 2 sembahyang sahaja. Yang pertamanya sembahyang sunat mutlak, yang keduanya sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Allahu Rabbi, sebab akan datang pula kita tak faham, melainkan kita kena cerita pula bab pembahagian sembahyang sunat dulu. Payah juga ni. Tapi tak apalah. Kisah payah tu kena belajar. Kalau senang faham dah, tak payah belajar dah. Okey. Sembahyang sunat secara umumnya dia terbahagi kepada 2 ataupun kita tak 3, terbagi kepada 3. Ni secara kasarlah kita nak cepat-cepat. Yang pertama sembahyang sunat yang mempunyai waktu, yang keduanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab, yang ketiganya sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Okey, kita ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu, kita ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab, kita ada sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Okey, kita ambil selesai. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sembahyang sunat rawatib termasuk dalam sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Baik. Sembahyang sunat rawatib di antara sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur mesti kena masuk waktu zuhur dulu. Sembahyang sunat ba'diyah zuhur mesti waktu dia selepas daripada waktu kita mayang fardu zuhur baru masuk waktu dia. Okey, sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sama juga dengan sembahyang sunat duha, sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Okey, yang keduanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sebab dia terbagi kepada 3. Allah Rabbi, panjang pula nak keingat. Ada sebab dulu, ada sebab kediang, ada sebab sedang berlaku. Ingat masa 3 lepas akan datang sedang berlaku. Sebab dia ada 3. Okey, kita tak faham lagi. Nanti yang sebut sesuatu. Kita ada sebab benda telah berlaku. Sebab hak lepas. Kita ada sebab akan datang. Kita ada sebab sedang. Kita lepas daripada tawaf, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Okey, lepas daripada tawaf, tahu tak tawaf? Pusing Kaabah tu tawaf. Okey, kita pusing Kaabah cukup 7 keliling. Sunat kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat tu dipanggil dia sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Apa sunat kita sembahyang sunat tawaf? Sebab tawaf. Kalau tak tawaf, tak sunat sembahyang sunat tawaf. Dah tawaf bila? Tawaf tu bila? Lepas dah. Okey, itu dipanggil sebab yang telah lepas. Sebab yang telah terjadi. Sembahyang sunat tawaf adalah sembahyang sunat yang sebab dia telah berlaku. Kita tawaf dulu baru sembahyang. Itu dipanggil sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf adalah sembahyang sunat yang sebab dia telah berlaku. Okey, yang keduanya, sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Reka-reka cerita ni. Contoh, sembahyang sunat ihram. Buat contoh. Kita nak sembahyang sunat ihram, dengar molek. Nak sembahyang sunat ihram bila? Sebelum daripada ihram. Sebelum daripada kita niat. Sebelum daripada niat sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya. Sebelum daripada kita niat, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Kita sembahyang 2 rakaat sunat benda, sunat ihram. Bila kita nak ihram? Lepas daripada ni. Sebab dia akan datang. Kita sembahyang sunat hajat. Sebab akan datang sembahyang sunat hajat. Hajat bila? Hajat akan datang. Okey, 2. Yang ketiganya sembahyang sunat yang sebab dia sedang berlaku. Okey, sebagai contoh, sembahyang sunat gerhana. Gerhana ni bila sunat kita sembahyang apabila berlaku gerhana. Sebab tu habis gerhana tak boleh sembahyang. Belum lagi gerhana tak boleh sembahyang. Belum lagi berlaku gerhana tak boleh sembahyang. Setelah selesai gerhana tak boleh dah sembahyang. Okey, itu dipanggil sembahyang sunat yang sebab dia sedang berlaku. Jadi sebab ada 3. Ada hak yang telah berlaku, ada hak yang akan berlaku, ada hak yang sedang berlaku. Allah Rabbi. 3. Lepas tu lagi sembahyang sunat hak yang tak ada sebab dan tak ada waktu. Nama dia sembahyang sunat mutlak. Apa makna sembahyang sunat mutlak? Tak ada sebab, tak ada waktu. Tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Sembahyang ni adalah
sebaik-baik ibadat yang ditetapkan oleh syarak. Sehingga kan kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, as-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang diletakkan oleh syarak. Jadi kita nak sembahyang sekarang ni, nak sembahyang boleh. Lepas isyak nak sembahyang sunat boleh. Banyak mana kita nak sembahyang ikut. Dah sembahyang dia. Lepas daripada kita sembahyang sunat witir, lepas daripada kita sembahyang sunat rawatib, habis dah. Kita nak sembahyang sunat boleh ke tak? Boleh. Dah sembahyang sunat benda nama dia sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Allah Rabbi, kita nak dang hari ni. Nak cerita hukum dia. Biarlah nanti kita akan cerita balik minggu depan insya-Allah. Kita baca kita akan urai balik minggu depan sebab kita habis waktu dah. Mula-mula pula kita sambung mula. Dah nak habis lagi. Kita cerita bab semayang. Dah nak letak hukum lagi. Semayang mana hak yang boleh kita semayang lepas daripada semayang subuh, lepas daripada semayang asar, semayang mana hak tak boleh nak semayang. Nanti kita akan cerita balik minggu depan insya-Allah. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kalau ingat kita akan bincang balik. Ni perbincangan ni tergantung hari ni. Dah nak habis. Dah apalah. Ala kulli hal insya-Allah ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.